Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Didoakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan kerana Allah Ta'ala, insya-Allah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solehah hari yang ke-47 pada sesi tahun 2021. Alhamdulillah. Tajuk hari ini adalah sebab perempuan ramai masuk neraka. Kenapa ya? Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj pun nampak sangat menunjukkan sebagaimana golongan wanita adalah antara yang ramai menghuni neraka. So apa sebabnya kenapa wanita ramai duduk di neraka? Okey, boleh tolong share dan kongsikan Solehah punya link page live pada petang ini supaya lebih ramai orang yang dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey. Hai Sheila. Okay, thank you kepada semua yang tolong sharekan link Solehah pada hari ini, insya-Allah. Sebelum tu, jom mari kita sama-sama berselawat dan berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada petang ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, anda bersama dengan Solehah pada petang ini. Okey, kenapa ramai perempuan masuk ke dalam neraka? Okey, yang pertama kerana seorang wanita akan ditempatkan ke dalam neraka apabila dia menjadi seorang isteri dan wanita yang derhaka, nusyus kepada seorang suami. So, seorang wanita yang selalu meninggikan suara, yang tak hormat dekat suami, yang selalu melawan cakap suami, selalu membentak-bentak dan marah suami, dia akan jatuh kepada wanita yang nusyus, wanita yang derhaka, wanita yang tidak taat kepada suami. So, kalau suami suruh layan, isteri kena layan, dan suami minta tolong isteri ambilkan air, sediakan makan. So, tugas isteri adalah melayani dan menyantuni seorang suami selagi tidak menyalahi hukum syariah, insya-Allah. So, kalau kita menjadi isteri, jadilah isteri yang menyejukkan hati, jadilah isteri yang menyejukkan mata serta memberi ketenangan kepada seorang suami. Kerana bila mana kita duduk dekat dunia ni, kita menjalankan tanggungjawab kita dengan sebaik-baiknya sebagai muslimah, sebagai isteri, sebagai mak, insya-Allah syurga adalah tempat kita. Tetapi andai kita hidup dekat dunia ni suka melawan cakap suami, suka marah-marah suami, suka mengungkit-ungkit pemberian suami, suami bagi duit sikit, suami tak belikan baju, suami tak belikan macam-macam lagi apa yang kita nak. So, kita marah dekat suami. So, jadilah kita ni isteri yang nusyus, isteri yang derhaka, dan tempat seorang wanita yang tidak taat kepada seorang suami, tempatnya adalah di neraka sana. So, sebab tu kenapa ramai wanita masuk neraka. Kerana wanita sekarang ni, zaman moden ni, ramai yang suka jadi queen control. Ramai yang suka mengarah-arah suami. Ramai yang suka menjadikan suami ni seperti kuli. Ramai yang suka melawan cakap suami, rasa diri tu hebat, rasa pangkat dia lebih tinggi, rasa gaji dia lebih tinggi, lalu dia mengkecil-kecilkan suami dia, lalu dia merendah-rendahkan suami dia. So, kita, walaupun suami kita gaji kecil daripada kita, walaupun suami kita pangkat lebih kecil daripada kita, itu bukan menunjukkan kita boleh melawan cakap suami. Kita kena hormat seorang suami selagi dia ni adalah suami kita. Wajib untuk kita hormat walaupun
bagaimana kedudukan dia, walau macam mana pun pekerjaan dia, walau bagaimana pun gaji dia, semua tu bukan ukuran. Tetapi ukuran ketaatan seorang isteri kepada seorang suami, itulah tempatnya, sama ada dia diletakkan di dalam neraka ataupun di dalam syurga. Kalau kita nak jadi isteri solehah, nak jadi isteri yang sentiasa disayangi Allah, yang sentiasa boleh masuk ke dalam syurga melalui pintu-pintu syurga yang terbentang luas untuk wanita solehah muslimah yang sentiasa taat kepada seorang suami. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ramai perempuan duduk di dalam neraka, ditempatkan di dalam neraka? Kerana wanita sesuka hati mendedahkan aurat, mempamerkan aurat kepada yang bukan selayaknya. So kita kena tahu paras aurat seorang wanita ni bagaimana? Adalah kecuali muka dan tapak tangan. So seorang wanita hendaklah dia menjaga aurat dan kehormatan diri dia daripada orang yang bukan suaminya, yang mana lelaki yang bukan ajnabi. Perempuan kena jaga aurat sesama wanita muslim, wanita juga kena jaga aurat sesama wanita bukan muslim. So kita kena cakna dan tahu hukum bagaimana kita ni, aurat kita dengan ipar duai macam mana, aurat kita dengan adik-beradik ipar macam mana, biras macam mana. So kita kena cakna dan jangan kita sesekali mendedahkan aurat. Kerana di hari akhirat kelak, wanita yang mendedahkan aurat, mempamerkan yang tak sepatutnya, menampakkan aurat, nanti di hari akhirat, segala aurat yang dia pamerkan di dunia nanti akan dipanggang hidup-hidup, akan dicocok dengan besi yang panas membara sehingga terbakar, lebur, cair, and then akan dihidupkan kembali dan dicocoh lagi dengan besi-besi panas sehingga rambut-rambut yang didedahkan dengan sengaja akan dibakar di hari akhirat kelak. So, wanita yang sengaja mendedahkan aurat, tempatnya adalah di neraka sana. Okey, yang ketiga, golongan wanita. Kenapa ramai wanita yang masuk neraka? Yang ketiga adalah kerana bertabaruj. Wanita yang bertabaruj, berhias secara lebih-lebihan sehingga menjadi perhatian lelaki lain. Contohnya, saya bagi situasi di mana seorang wanita, bila mana dia pakai gelang kaki di kaki dan bila-bila dia berjalan, kedengaran bunyi loceng di kaki dia, lalu itu jatuh hukum haram. Sebab itu wanita dilarang pakai gelang kaki, lagi-lagi ada loceng sehingga berbunyi-bunyi kring-kring-kring, sehingga kalau pakai kasut tumit tinggi pun sehingga bunyi ketuk-ketuk-ketuk bila berjalan tu. So ini adalah antara konsep tabaruj yang dilarang oleh Islam. Islam larang sangat untuk kita bertabaruj. Lagi apa? Kalau wanita pakai minyak wangi secara berlebih-lebihan sehingga terlampau menosok hidung kita, maka itu adalah haram. Kita hendaklah bersederhana dalam pemakaian tudung, bersederhana dalam pemakaian kita punya contoh. Kalau kita bagi alasan, saya nak make up lah, sebab kalau saya tak make up nanti muka saya macam hantu kat lima. Saya nak make up lah, kalau saya tak make up nanti muka saya pucat macam mayat. So, dalam Islam ajar kalau kita nak pakai bedak setakat nak tutup-tutup kita punya kepucatan muka, nak oles sikit-sikit, jangan sampai pakai gencu merah menyala, jangan pakai gencu merelip-relip, jangan sampai cukur bulu kening, jangan pakai eyeshadow merah menyala, pink menyala. So, itu adalah tabaruj berlebih-lebihan. Jangan kita berhias berlebih-lebihan sehingga menjadi menarik perhatian orang ramai. Dan selain itu, bila kita bertabaruj, contohlah, kita tutup aurat. Yes, kita tutup aurat. Tapi dalam konsep berhias, kita terlampau berlebih-lebihan. Contohlah, kita pakai baju orange, kita pakai color blocking yang sehingga dari jauh 10 km pun boleh nampak. And then kita pakai baju yang menjadi perhatian, pakai baju sempit, pakai baju ketat, pakai baju nampak sosok tubuh badan. So itu adalah haram di sisi Islam, kerana dalam Islam menitikkan kita bersederhana dalam pemakaian kita. Walaupun kita jaga aurat, tetapi andai kita bertabaruj lebih-lebihan, kita jaga aurat, tak nampakkan rambut, tak nampakkan aurat kaki, tetapi kita bermakeup berlebih-lebihan macam badut dah. Muka kita ada macam-macam color. So itu adalah dilarang oleh Islam. So hati-hati
wanita. Kenapa ramai wanita masuk neraka? Kerana dia tak faham konsep tabarus yang sebenarnya di dalam Islam. Dia terlampau nak orang puji. Dia nak orang puji dia cantik. Dia nak orang puji dia wangi. Pakai minyak wangi mahal-mahal. Dia nak orang puji dia ada gelang kaki emas yang berkilo-kilo. So dekat sini, bila niat kita tak menghalalkan cara di dalam Islam. Matlamat tak halalkan cara. Kalau kita hidup dekat dunia ni semata-mata asyik nak ingat orang puji je, asyik nak mendapatkan pujian dan kata-kata orang kata nak kita ni rasa macam ujub. Lahirnya perasaan ujub di dalam hati sehingga menyebabkan kita rasa seronok. Seronok orang puji. Orang puji aku cantik. Orang puji aku cun. Orang puji aku seksi. Orang puji aku rambut cantik. Rambut ikan mayong. Macam tu kan. So dekat sini, bila kita bertabarus secara berlebih-lebihan sehingga menyebabkan menjadi perhatian orang ramai, maka itu adalah haram hukumnya. So pastikan walaupun kita cakap kita tutup aurat, saya tutup aurat ni, tak apalah saya nak pakai kasut tumit tinggi, tak apalah saya nak pakai gelang emas kaki berloceng-loceng banyak ni, sedap bunyinya. So kawan-kawan saya tahu kalau saya masuk office, mesti bunyi gelang emas ni. So salah macam tu. Jangan ada konsep bertabarus berlebih-lebihan di dalam kehidupan kita. Sebab itu ramai perempuan yang tak cakna. Sebab tu ramai perempuan adalah penghuni neraka. Okey, yang keempat, kenapa ramai perempuan yang menjadi penghuni neraka? Kerana perempuan ramai yang tidak solat. Ramai yang bila dah tahu dah habis dah uzur, dah habis tempoh period. Contoh perempuan ada haid kan, dah habis dah tempoh haid, dah habis dah tempoh nifas, tetapi dia mindset dia adalah aku dalam pantang ni, tak apalah, tak payah solat dah. Ramai wanita masuk neraka sebab dia tak cakna. Dia tak tahu pun bilangan haid dia berapa. Dia tak tahu pun berapa lama darah nifas dia dah kering dan dia kena solat. Walaupun dah ada tempoh berpantang, sebab kita kena faham, pantang 44 hari itu hanyalah adat dalam istiadat orang Melayu, orang kita ni. Tetapi dalam Islam, selagi bila mana kita dah jelas dah, kita dah cek pakai tisu dan cotton bud bahawa darah nifas kita dah kering, kita wajib untuk solat walaupun kita belum habis pantang. Sebab normally ada orang yang dah habis darah nifas dia dah awal, sebulan dah habis. So lepas sebulan dia dah tahu dia dah clear, dia kena solat, wajib solat dan wajib mengkadarkan solat-solat dia yang tertinggal. Sebab tu orang yang bersalin, walaupun dia dalam wad bersalin, tengah sakit contraction tetapi belum bersalin, dia masih lagi wajib untuk menunaikan solat. Sebab tu ramai wanita tak cakna. Dia kata, aku haid ni, selalu aku haid, so tak apalah aku tangguh-tangguh lewat-lewatkan solat, tak apalah esok je lah aku mandi wajib. So tak boleh macam tu. Kita wanita ni, kita kena jelas macam mana kita dari segi penyucian, dari segi kita taharah, dari segi darah haid, macam mana kita jelas ke tak? Sebab tu ramai wanita sengaja meninggalkan solat dengan alasan-alasan sebegitu yang dia tak pasti, yang dia ambil remeh, yang dia ambil ringan, dan situasi ini memang berlaku di sekeliling kita. Memang berlaku di sekeliling kita dan ini amat bahaya. Ramai orang yang rasakan tak apalah, Allah bagi kelonggaran, aku sedang berpantang ni, tak perlulah solat. Sebenarnya solat ni adalah wajib bila mana kita dah bebas daripada haid dan nifas. Mesti wajib solat. Tak perlulah kita nak tunggu 60 hari habis pantang, 44 hari habis pantang baru nak solat. Salah macam tu. Saudara yakin ramai sahabat-sahabat soleha pun, ibu-ibu yang dalam berpantang, dia tak sure, aku pantang ni, tak apalah, tak payah solat. Padahal dah kering dah tak ada lagi dah darah nifas. Okey, yang seterusnya, wanita ramai penghuni neraka kerana dia tidak berpuasa. Dia tidak mengkodokkan puasa-puasanya yang lepas. Dia cakap tak apalah, saya bayar fidyah je. Tak apa, saya bayar fidyah berapa kilo beras saya kena bagi dekat fakir miskin. Kita tak boleh ada mindset macam tu. Kita sebagai orang Islam, bila kita tinggal solat sebab haid, sebab tak boleh solat waktu bulan Ramadan, wajib untuk kita gantikan. Jangan sampai kita bertahun-tahun kita tak mampu nak gantikan kita punya puasa. Alasan kita, tak apalah saya masih menyusukan baby, tak apalah saya pregnant ni, tak boleh nak puasa. So sampai bila kita nak bagi alasan macam ni? Sebab sebenarnya seorang wanita tu memang kita memang kena ganti puasa, wajib.
Jangan sampai tunggu fidyah tahun kedua, tahun ketiga. Siap dia punya bilangan fidyah tu dah berganda-ganda dengan tahun qamari. So kita tak nak macam tu. Jangan pandang remeh bab-bab macam ni. Sebab orang pandang remeh lah ramai wanita ditempatkan di dalam neraka. Sebab dia tak cakna langsung. Dia tak takut, dia tak risau. Andai tiba-tiba Allah tarik nyawa dia, bila mana? Bila kita masih ada hutang dengan Allah. Kita masih ada puasa yang kita tak qadakkan. So jangan macam ni. InsyaAllah kita cakna, kita perhalusi ibadah kita. Kita ganti segala apa yang kita berhutang dengan Allah. Solat kita, puasa kita. Jangan kita pandang remeh. Sebab tu kalau hidup kita tak bahagia, anak kita tak dengar cakap, rupanya sebab kita tak jaga ibadah kita. Kita pandang enteng. Kita tak pandang semua ni, kita tak beratkan dia. Dan kita tak jadikan ia satu yang sangat-sangat memberi kesan dan impak dalam kehidupan kita. Okey, dan yang terakhir, kenapa perempuan ramai masuk neraka? Kerana perempuan kaki membawang, perempuan kuat mengumpat, perempuan kaki fitnah. Selalu perempuan ni, biasalah mulut perempuan pokpek-pokpek. Jumpa orang ni dok mengadu pasal ni, jumpa orang ni dok mengadu domba pasal orang tu pula. Sebab tu perempuan ramai masuk neraka kerana mulut kita ni lebih tajam daripada sebilah pedang. Tersasul-sasul dah. So sebab itu kita perempuan kurangkan bercakap. Sebab tu Allah jadikan satu mulut je, telinga dua, kerana telinga kena lebih banyak mendengar. Jangan kita jadi seorang yang pokpek sehingga menyebarkan dosa dalam tak sedar. Kita jangan menyebarkan dosa dalam tak sedar, kerana memang ramai perempuan masuk neraka kerana suka sebarkan aib orang, suka membawang, suka bergosip, suka fitnah, suka iri hati, mengadu domba. So ini adalah ribah, di mana balasan orang yang melakukan ribah di hari akhirat kelak ibarat dia memakan daging saudaranya sendiri. So kita nak ke makan daging mak kita? Kita nak ke makan daging kakak kita? Kita nak ke makan daging adik kita? So itulah hukumnya. Bila mana kita hidup dekat dunia ni, kita rasakan sesuatu isu tu hot. Kita rasakan sesuatu isu tu, jangan ketinggalan lah isu ni. Isu ni hot ni. Aku ada gosip ni nak bagi tahu Minah sebelah ni kan bla 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 bla. Kita dok sebarkan aib orang, kita dok mengadu domba, maka jadilah kita ahli neraka sebab kita tak jaga mulut kita. Kita suka memfitnah, membawang. So kenapa wanita ramai ditempatkan di neraka? Kerana itulah sifat wanita yang tak pandai nak jaga kata-kata, tak pandai nak jaga hati, tak pandai nak jaga perlakuan. Sebab itu wanita tempatnya di neraka. So na'udzubillah min zalik. Sama-sama kita muhasabah diri, sama-sama kita merenung diri. Ada tak aku ada buat salah-salah yang Soleh Haliskan tadi? 6 yang Soleh Haliskan tadi, ada tak yang aku terbuat dalam aku tak sedar? So kalau ada, segerakan bertaubat. Jangan kita jadi orang yang akan bakal masuk ke neraka. Tetapi doalah agar Allah masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Soleh doakan agar kita semua dapat masuk ke syurga tanpa azab, tanpa hisab, dan dipermudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat, diberikan pengakhiran husnul khatimah insyaAllah. Okey, semoga berjumpa lagi insyaAllah. Soleh minta maaf andai tersasul. Sebenarnya Soleh tak sihat ni, baru lepas makan Panadol, mata pun macam nak kena letak dengan mancis je. InsyaAllah kuat demi ummah insyaAllah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.